Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bertemu kembali di dalam pembacaan hadis kitab Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Masih lagi pada tajuk Abwabu Tafsiril Quran, hadis-hadis yang didatangkan berkenaan tentang tajuk tafsiran Al-Quran. Dan kita dah tiba pada riwayat yang ke-3159 kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan hadis terjemahannya boleh ambil daripada Telegram kuliah Ummah Aziz. Ahlan-ahlan Hanibi, Razid dan juga sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok maupun di ruangan Facebook, ahlan-ahlan kepada semua. Riwayat yang ke-3159. Yang ini masih lagi berkenaan tentang surah Al-Isra ayat yang ke-81. Maka ayat yang ke-81 daripada surah Al-Isra berbunyi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Telah datang kebenaran dan pasti lenyaplah kebatilan. Zahaqa maksudnya lenyap. Maka firman Allah, "Innal batil," sesungguhnya kebatilan, kana zahuqa, adalah satu perkara yang tetap pasti akan lenyap. Maka Nabi SAW pernah membaca ayat ini. Bilakah waktunya? Riwayat 3159. Teruskan. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi SAW telah memasuki kota Mekah Amal Fatah, pada tahun pembukaan kota Mekah, iaitu pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Dan pada waktu itu wahaulal Ka'bah, di sekitar Ka'bah, sekeliling Ka'bah, terdapat 360 nusubah, terdapat 360 batu-batu yang dijadikan berhala, yang dijadikan sembahan. Faja'alan Nabi, maka Nabi SAW mula yat'anuha, menolak jatuh, bimakhsaratin, menolak jatuh batu-batu berhala-berhala tersebut dengan tongkat baginda, fi yadihi, yang terdapat pada tangan baginda. Warubbama qal, kadangkala perawi tidak menggunakan perkataan makhsarah, sebaliknya mereka menggunakan perkataan ud yang memberi makna terjemahan kayu. Wa yaqul, dan sewaktu Nabi tolak jatuh berhala-berhala dan patung-patung yang ada di sekeliling Kaabah yang jumlahnya 360, Nabi SAW membaca, Ja'al haq, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan telah lenyap kebatilan, innal batila, sesungguhnya kebatilan, kana zahuqa, adalah satu perkara yang pasti dan tetap lenyap. Dan Nabi membaca ayat yang kedua daripada surah Sabah ayat 59. Firman Allah, Ja'al haq, telah datang kebatilan, wa ma yubdi'ul batil, dan tidak berkekalan kebatilan, wa ma yu'idu, dan tidak akan kembali. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. 3160, teruskan. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana bab ini, hadis ini berkenaan yang ayat yang ke-80 daripada suratul Isra. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sewaktu Nabi SAW berada di Mekah,
dan kemudian baginda diperintahkan untuk berhijrah. Allah perintahkan Nabi untuk meninggalkan tempat kelahiran Nabi, tempat kesayangan Nabi Mekah, untuk pergi ke tempat yang baru yang pada waktu itu tidaklah terkenal pada zaman kita, yang mana nama asalnya adalah Yathrib, diubah kepada Madinah. Maka Allah telah turunkan ayat yang ke-80 suratul Isra yang berbunyi, firman Allah, wa qur rabbi, dan katakanlah wahai Muhammad, dalam kurungan, dalam bentuk berdoa. Apakah doa yang Allah suruh baginda baca? Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah daku, dalam kurungan, ke dalam urusan agama, mudkhala sidqin, dengan kemasukan yang benar lagi mulia. Wa akhrijni, dan keluarkanlah daku, mukhraja, dengan cara keluar, sidqin, yang benar lagi mulia. Waj'alli, dan jadikanlah untukku, min ladunka, daripada sisimu, sultana, keterangan dan kekuasaan, nasira, yang dapat membantuku. Maka sebab itu sebahagian para ulama menggalakkan kita, kalaulah kita nak tinggalkan sesuatu tempat ataupun nak masuk ke sesuatu tempat yang baru, maka untuk membaca ayat ini sebagai salah satu bentuk doa mengikut sunnah Nabi. Sewaktu Nabi tinggalkan Mekah, Allah perintahkan Nabi untuk membaca doa ini, iaitu kalaulah Allah masukkan kita ke mana-mana dengan kemasukan yang benar lagi mulia, dan apabila Allah keluarkan kita daripada mana-mana dengan cara keluar yang benar lagi mulia, dan moga Allah kurniakan kekuasaan yang dapat membantu. Riwayat yang ke-3161, teruskan. Ini berkenaan ayat yang ke-85 daripada suratul Isra, berkenaan tentang pertanyaan roh. Terus. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qalat Quraisyun, orang Quraisy telah berkata kepada orang-orang Yahudi. Mereka minta tolong dengan orang Yahudi untuk berikan soalan yang Nabi tak boleh jawab, supaya mereka ada alasan untuk mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah orang Quraisy kepada orang Yahudi, a'tuna syai'a, berilah sesuatu kepada kami, nas'alu anhu, yang kami boleh bertanya tentangnya, hadzal rajul, kepada lelaki ini, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka berkata golongan Yahudi, saluhu, tanyalah kamu kepada Muhammad tentang roh. Sebab tak banyak ilmu tentang roh. Tanyalah Muhammad kepada Muhammad tentang roh. Fasa'aluhu, maka orang Quraisy telah bertanya kepada baginda Nabi tentang roh. Maka Allah telah menurunkan ayat, wa yas'alunaka, dan mereka telah bertanya kepada kamu tentang roh. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi, roh adalah daripada perkara yang merupakan urusan Tuhanku. Itu adalah urusan Allah. Walaupun roh dalam tubuh badan kita, dan roh adalah hakikat dan asal kita, tubuh badan kita akan diberikan tubuh badan yang baru ketika mana berada di alam akhirat nanti. Maka roh kita adalah yang asal, dan roh kita tak akan mati setelah diciptakan. Kematian yang datang pada badan pun adalah kerana apabila roh berpisah daripadanya. Namun ianya adalah antara urusan Allah. Manusia tak tahu banyak tentang roh. Maka firman Allah kepada Nabi, wama, dan tidaklah, utitum minal ilmi, kamu diberikan daripada ilmu, illa qalila, kecuali sangat sedikit. Tak banyak yang kita tahu tentang roh kita, kedudukan dia dan sebagainya. Sehinggalah pada waktu itu mereka menjawab, tak, ayat ni tak betul. Orang Yahudi jawab. Maka mereka berkata, utina ilman kabira, kami diberikan ilmu yang banyak, kata golongan Yahudi. Mereka mendustakan ayat Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi. Sebab dalam ayat ini Allah sebut, tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Maka mereka berkata, tak, kami diberikan ilmu yang banyak. Utina Taurah, kami diberikan Taurah. Wa man utiyat Taurah, dan sesiapa yang diberikan Taurat, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Fa'unzilat, maka turunlah ayat. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lau kanal bahru, sekiranya semua jenis lautan,
maka lautan lebih banyak daripada daratan. Maka firman Allah pada waktu itu menempelak kesombongan orang Yahudi. Kalaulah semua jenis lautan pada waktu itu midada dijadikan dakwat, dijadikan tinta li kalimati rabbi untuk menulis kalimah-kalimah Allah, ilmu-ilmu Allah, menulis nikmat-nikmat Allah. Lanafidal bahru, pasti akan habis segala air di lautan. Semua akan habis. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum sempat nak habis ditulis ke semua kalimah-kalimah Allah. Walau ji'na bimithlihi, dan walaupun dibawa pada kadar yang sama, air lautan dibawa lagi sekali kadar yang sama dengan jumlah itu, madada sebagai bantuan, takkan habis menulis ilmu, pengetahuan, nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita sombong. Kadang-kala dengan ilmu yang sedikit kita dah sombong, dengan nikmat yang sedikit kita dah sombong. Al-iyazubillah. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada sudut periwayatan ini. 3162. Terus daripada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kuntu amshi, adalah aku berjalan ma'an Nabi, bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi harthin, di satu ladang yang terletak di Madinah. Maka Abdullah bin Mas'ud berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, wa huwa yattaka'u, dan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar ala asibin, pada satu batang pelepah kurma. Famarra, maka telah melewati, maka baginda telah melewati dengan satu kelompok daripada golongan Yahudi. Faqala ba'duhum, sebahagian daripada golongan Yahudi ini telah berkata kepada sebahagian mereka, lau sa'altumuh, jom kita tanya soalan pada Muhammad. Faqala ba'duhum, sebahagian yang lain kata jangan, la tas'aluh, jangan tanya soalan kepada Muhammad. Fa innahu yusmi'ukum, kerana Muhammad hanya mendengarkan kepada kamu ma takrahun, benda yang kamu benci. Jangan tanya soalan. So Muhammad akan bagi jawapan lalu kamu tak suka. Sebab mereka pun tahu Nabi adalah Rasul. Cuma kesombongan menjadi penghalang daripada mereka untuk beriman. Faqalu, maka mereka tetap bertanya. Mereka berkata, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, merupakan kunyah baginda Nabi. Hadithna, ceritakanlah kepada kami anir ruh, tentang ruh. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri seketika. Wa rafa'a ra'sahu ila sama', Nabi mengangkat kepala baginda ke langit. Fa'araftu, kata Abdullah bin Mas'ud, lalu aku tahu bahawa wahyu sedang diturunkan kepada baginda. Hatta sa'idal wahyu, sehinggalah wahyu pada waktu itu turun kepada baginda. Maka baginda membaca, ar-ruhu min amri rabbi, ruh adalah daripada perkara yang merupakan urusan Tuhanku. Wa ma utitum, dan tidaklah kamu diberikan daripada ilmu kecuali sangat sedikit. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 3163, hadis ini menerangkan tentang suratul Isra ayat yang ke-97. Yang mana pada ayat yang ke-97 suratul Isra, Allah menyebut wa nahsyuruhum yaumal qiyamah, dan kami akan bangkitkan mereka pada hari kiamat, ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka. Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan umya, dalam keadaan mereka buta, summa wa bukma, mereka bisu dan pekak. Maka Nabi ceritakan tentang keadaan manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Terus riwayat yang ke-3163, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas, akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat, salasata asnaf, dalam 3 kelompok. Ada 3 cara manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Sinfan musyah, ada satu kelompok dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia boleh berjalan. Sabda Nabi, golongan yang kedua, rukbana. Ini adalah golongan yang ketika mana bangkit pada waktu itu dalam keadaan
menunggang apa kenderaan. Dan antara binatang yang boleh ditunggang adalah binatang yang kita korbankan. Sebab itu sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi juga bahawa akan didatangkan binatang korban pada waktu itu dengan bulu, dengan dengan kuku dan juga dengan tanduknya. Yu'ta yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Dan pada waktu itu ada orang menunggang binatang korban mereka. Aisyah? Aisyah? Fi? Okey. Safi? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Okey, dah jumpa dah. Maka ada yang dibangkitkan dalam keadaan berjalan, ada dalam keadaan menunggang. Wasinfan, dan ini yang merupakan tafsiran untuk ayat 97 surah Al-Isra. Dan ada satu kelompok yang akan dibangkitkan pada wajah mereka. Mereka berjalan dengan menggunakan wajah. Macam mana kat dunia kita berjalan menggunakan kaki, mereka pada waktu tu berjalan disirit pada wajah. Maka ditanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yamshuna ala wujuhim? Bagaimana mereka boleh berjalan dengan menggunakan muka, dengan menggunakan wajah? Kan kita jalan guna kaki. Macam mana berjalan menggunakan wajah ketika mana dibangkitkan? Maka sabda Nabi, innal ladzi, sesungguhnya zat yang amsyahum, mampu untuk menjadikan mereka berjalan ala aqdamihim, atas kaki-kaki mereka, qadirun, zat ini juga mampu untuk menjadikan mereka berjalan pada wajah mereka. Dan pada hari kiamat itu yang berlaku. Ada orang yang berjalan menyerit wajah dia, berjalan pada muka. Sampai Nabi bersabda, mereka ini tak kekok nak berjalan pada wajah. Ama innahum, adapun sesungguhnya mereka, yattaqun, pada waktu itu memelihara, menjauhkan, biwujuhihim, dengan wajah-wajah mereka, kulla hadab, setiap tempat yang tinggi, wasyaukah, dan berduri. Macam mana kalau kita berjalan, bila ada berduri tempat tinggi, kita boleh berjalan, kita boleh elak. Begitulah juga orang yang berjalan dengan muka, sabda Nabi SAW. Maka pada baris yang kedua daripada bawah sinhara, yuridu, Nabi ingin nak menunjukkan bayanu hawanihim, betapa senangnya mereka dah biasa berjalan dengan muka mereka. Sehingga mereka boleh mengelakkan benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat seperti mana kita berjalan dengan kaki. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Okay, dah. Terus riwayat yang ke-3000, hadis ini adalah hadis yang hasan. Dan sungguh telah meriwayatkan Wahib daripada Atha, daripada Taus, daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, sesuatu yang lebih kurang seperti ini. 3164. Baca sanad dia. Sabda Nabi SAW masih lagi tajuk yang sama tentang bagaimana manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Innakum masyurun, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dalam keadaan ada yang berjalan kaki, warukbana, ada yang menunggang kenderaan, watujarruna ala wujuhikum, dan ada yang akan diseret pada wajahnya. Moga Allah jadikan kita dapat berjalan, dapat menunggang kenderaan pada hari kebangkitan kelak. 3165. Terus daripada sahabat Nabi Safwan bin Assal. Hadis ni kita dah baca dah sebelum ni dalam riwayat Tirmizi. Daripada Safwan bin Assal Al-Muradi radhiyallahu anhu, sesungguhnya anna Yahudiyaini, ada dua orang Yahudi. Pada waktu itu salah seorang daripada mereka berkata dengan temannya, izhab bina, jom kita pergi jumpa dengan Nabi ini, nas'aluh, kita tanya soalan kepadanya. Qala, maka berkata temannya, la takul, jangan kata dia Nabi. Fa'innahu, kerana kalaulah Muhammad dengar yang kita memanggilnya sebagai Nabi, kanat lahu arba'atu a'yun, maka pada waktu itu dia akan sangat-sangat gembira.
Arba'ah ayun maksudnya adalah 4 mata. Matanya akan menjadi 4. Bermaksud adalah sangat-sangat gembira. Lihat kepada sinhara baris yang pertama. Kinayatun anis sururil mudha'af. Kegembiraan yang berkali ganda. Lianna surur. Kerana orang yang gembira, kenapa orang Arab panggil orang yang sangat gembira sebagai orang yang bermata 4? Kata para ulama, kerana orang yang gembira pada waktu itu mata dia akan membesar. Seperti mana orang yang sedih, matanya akan tertunduk. Maka orang Arab panggil orang yang sangat-sangat gembira sebagai orang yang bermata 4. Kanat lahu arba'ah a'yun. Terus fa'atayan Nabi, maka mereka berdua telah datang berjumpa dengan Nabi. Fasa'alahu, dan mereka telah bertanya kepada Nabi tentang maksud firman Allah pada surah Al-Isra ayat 101. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Dan demi sesungguhnya kami telah memberi kepada Musa 9 tanda-tanda besar. Hadis ni lebih panjang tapi diringkaskan di sini. Maka Nabi SAW pun menyebut bahawa ini adalah apa yang umat Nabi perlu pegang. Tentang kisah Nabi Musa dalam riwayat yang lebih panjang. Maka Nabi sebut, la tusyriku billahi syai'ah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Wala taznu, jangan berzina. Wala taqtulun nafsallati, jangan membunuh mana-mana nyawa yang Allah telah haramkan daripada membunuhnya. Illa bilhaq, kecuali dengan cara yang hak. Wala tasriku, jangan mencuri. Wala tasharu, jangan melakukan sihir. Wala tamsyu, jangan membawa bibariin dengan orang yang tak bersalah. Ila sultan, kepada pemerintah. Fayaqtulah, supaya dia boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Orang yang tak bersalah jangan kita fitnah. Tak akan selesai urusan kita dengan orang tersebut. Wala ta'kulur riba, dan jangan makan daripada harta riba. Wala taqzifu muhsinah, dan jangan menuduh wanita jangan menuduh berzina wanita yang suci, wanita yang baik. Maksudnya jangan kita tuduh wanita ni berzina padahal dia tak berzina pun. Ini semua dosa besar. Wala tafirru, dan jangan kamu lari daripada az-zahaf, medan peperangan. Syakka Syu'bah, perawi Syu'bah pada waktu itu ada keraguan. Wa alaikumul yahud, dan akhirnya Nabi ingatkan orang Yahudi, dan khusus untuk kamu wahai orang Yahudi, alla ta'tadu, janganlah kamu bersikap melampaui batas pada hari Sabtu. Sebab orang Yahudi, hari Sabtu adalah hari di mana pada waktu itu dia kena fokus untuk ibadah daripada zaman nenek moyang mereka. Terus faqabbala, maka mereka berdua telah mencium kedua tangan Nabi, mencium kaki Nabi. Lalu mereka berdua berkata, nashhadu, kami bersaksi bahawa engkau memang benar-benar Nabi. Maka Nabi tanya balik, kalaulah engkau beriman, fama yamna'ukuma, maka apakah yang menghalang kamu dua daripada masuk Islam, zahirkan keislaman? Mereka berdua menjawab, sesungguhnya Nabi Allah Daud telah berdoa bahawa berterusanlah pada zuriatnya Nabi, dan kami takut jika kami menzahirkan keislaman, maka kami akan dibunuh oleh orang Yahudi. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 3166 berkenaan tentang suratul Isra ayat yang ke-110. Teruskan. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkenaan tentang ayat yang ke-110 daripada surah Al-Isra. Ayat 110. Apakah ayat 110? Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ayat hujung daripada suratul Isra. Firman Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan ayat, wala tajhar, dan janganlah kamu menyaringkan bacaan bisolatika, dalam solat dan doa kamu. Solatika ada dua tafsiran, solat dan juga doa. Wala tukhfid biha, namun jangan pula kamu perlahankan dengan bacaan solat dan juga doa. Lalu nak buat bagaimana? Wabtaghi, dan carilah kamu baina zalika, di antara kedua perkara tersebut, sabila, jalan pertengahan. Maka kata Abdullah bin Abbas, ayat ini bukan diturunkan dekat Madinah, tapi ayat ini telah turun dekat Mekah. Adalah Nabi SAW apabila menyaringkan bacaan suara baginda untuk membaca Al-Quran,
sabbahul musyrikun, maka orang-orang musyrik mula mencaci mencela baginda Nabi. Waman anzalahu, dan mencela Allah zat yang telah menurunkan Al-Quran. Waman ja'a bihi, dan telah mencela Jibril yang membawa Al-Quran kepada Nabi. Semua mereka cela bila mereka dengar Al-Quran. Maka Allah pun pada waktu itu menerangkan kepada Nabi, wala tajhar bi salatika. Lalu kalaulah ada orang musyrikin Mekah, janganlah kamu nyaringkan bacaan kamu dalam solat wahai Muhammad. Fayusabbu, supaya fayusabbu, kerana itu akan menjadi penyebab Al-Quran dicela, waman anzalahu, Allah dicela, waman ja'a bihi, dan Jibril yang membawa Al-Quran dicela. Maka kalaulah ada orang musyrik, wala tajhar bi salatika, jangan meninggikan suara ketika mana membaca Al-Quran. Lalu wala tukhafit biha pula, kata Abdullah bin Abbas, dan kenapa Nabi disuruh tidak memperlahankan suara? Maka kata Abdullah bin Abbas, ini adalah ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat baginda. Bi an tusmi'ahum, maka perdengarkanlah Al-Quran kepada para sahabat. Ya'khudhu ankal Quran, supaya mereka boleh mengambil Al-Quran daripada kamu, menghafal, membaca dan mengamalkannya. Maka ini maksud ayat 110 menurut Abdullah bin Abbas. Maksudnya wala tajhar bila bersama dengan orang musyrikin Mekah. Wala tukhafit ketika mana bersama dengan para sahabat. Dan ini juga kita boleh ambil kalaulah pada zaman kita kepada orang yang tak nak dengar Al-Quran, tak menghormati Al-Quran, maka bacalah Al-Quran dengan perlahan. Tapi kepada orang yang nak mendengar Al-Quran, maka membacalah Al-Quran dengan suara yang kuat. Sebab kalaulah orang tak nak dengar dan kita pergi baca dengan kuat, menjadikan mereka menghina Al-Quran, mencela Al-Quran kerana perbuatan kita yang membaca Al-Quran dengan kuat. Terus Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, riwayat 3167. Riwayat yang lebih kurang sama. Baca. Maka daripada Abdullah bin Abbas, masih lagi ayat yang sama 110 berkenaan firman Allah, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, dan janganlah menyaringkan suara kamu dengan bacaan dalam solat, dan jangan memperlahankan dengannya, dan carilah di antaranya jalan yang sederhana. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, nazalat, ayat ini telah turun, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam muktafin, berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah. Wa kana idza shalla, dan apabila Nabi SAW solat bersama dengan sahabat baginda, maka Nabi SAW telah menyaringkan suara dengan Al-Quran. Fakanal musyrikun, maka adalah orang musyrik apabila mereka mendengar Al-Quran, syatamul Quran, mereka mula mencaci mencela Al-Quran. Waman anzalahu, mereka mencaci dan mencela zat iaitu Allah yang menurunkan Al-Quran. Waman ja'a bihi, dan Jibril yang datang membawa Al-Quran. Maka Allah berfirman kepada baginda Nabi, wala tajhar bi salatika, dan janganlah kamu menyaringkan dengan bacaan kamu dalam solat. Lalu orang musyrikin akan mendengar dan Al-Quran akan dihina dan dicela. Wala tukhafit biha, namun jangan pula kamu perlahankan suara ketika mana Al-Quran dibaca kepada para sahabat kamu. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah jalan di antara keduanya, jalan pertengahan. 3168. Terus daripada Zir bin Hubaish, beliau berkata, aku telah bertanya kepada Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Pada hadis ini Huzaifah ibnul Yaman mempunyai pandangan yang berbeza daripada kebanyakan para sahabat. Kata Huzaifah ibnul Yaman, tak ada dalil Nabi SAW solat di masjid di Baitul Maqdis. Dan kata Huzaifah ibnul Yaman, tak ada dalil yang burak diikat sewaktu Nabi dan Jibril naik ke langit. Ini pandangan Huzaifah ibnul Yaman. Terus maka kata Zir bin Hubaish kepada Huzaifah ibnul Yaman, asalla Rasulullah, adakah Nabi telah menunaikan solat di Baitul Maqdis? Qala la. Kata Huzaifah, tak, Nabi tak pernah solat dekat Baitul Maqdis.
Qultu bala, maka kata Zaid bin Hubaysh, bahkan Nabi SAW pernah solat di Baitul Maqdis. Qala, berkata Huzaifah bin Yaman, anta taqulu dhalika ya asla. Kenapa engkau bercakap macam tu wahai si botak? Asla terjemahannya adalah orang yang tidak berambut. Sinhara, baris yang terakhir. Alladhi la sya'ra ala ra'si. Bima taqulu dhalika? Kenapa engkau berkata begitu? Kata Huzaifah kepada Zaid bin Hubaysh. Qultu, maka Zaid bin Hubaysh menjawab, bil Quran, dengan melalui jalan Al-Quran. Baini wa bainaka Al-Quran, kerana di antaraku dan kamu kita datangkan Al-Quran sebagai dalil. Faqala Huzaifah, maka Huzaifah bin Yaman berkata, man ihtajja bil Quran, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai dalil, faqad aflah, maka dia pasti berjaya. Qala Sufyan, berkata perawi, pada waktu itu perawi ragu-ragu sama ada perkataannya adalah aflah ataupun faqadih tajja. Sama ada maksudnya aflah berjaya ataupun faqadih tajja bermaksud telah membawa hujah yang tepat. Wa rubbama qala qad falaj, pada waktu itu dengan perkataan yang ketiga, yang falaj pada waktu itu di tempat aflah. Faqal, maka berkatalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Maka kata Huzaifah ibn al-Yaman, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Minta maaf. Maka berkatalah Zaid bin Hubaysh, maka Zaid bin Hubaysh pun membaca ayat, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan dengan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Qal, maka Huzaifah bin Yaman bertanya, afaturahu shalla fih? Adakah kamu nampak Rasulullah solat di Baitul Maqdis? Qultu la. Kata Zaid bin Hubaysh, tidak, aku tak nampak. Qal, maka berkata Huzaifah bin Yaman, law shalla fih, kalaulah Nabi solat di Baitul Maqdis, lakutibat, nescaya diwajibkan ke atas kamu untuk solat di Baitul Maqdis, kama, sebagaimana diwajibkan solat ataupun dituntut untuk solat di Masjidil Haram. Berkata Huzaifah, qad utiya Rasulullah, Nabi SAW telah didatangkan juga dengan seekor binatang, tawilatul zahri, panjang belakangnya, memanjang belakangnya, mamdudah, dan pada waktu itu lebar, hakaza, yang mana apabila dia melangkah, madda basarih, sejauh mata memandang. Fama zayala zahral buraq, maka berterusanlah Nabi dan Jibril menunggangi burak sehingga mereka berdua melihat syurga dan neraka. Huzaifah bin Yaman punya pandangan, Nabi pada waktu itu menunggang burak sampai ke syurga, tak ada tinggal dekat dunia. Ini pandangan Huzaifah bin Yaman. Summa raja'a, kemudian mereka berdua pulang pada waktu itu ke tempat mereka bermula. Qal, kemudian kata Huzaifah, wa yatahaddatsun, dan ada manusia yang berkata, annahu rabatah, bahawa Jibril telah mengikat burak. Lima, kenapa nak ikat? Liyafirra minhu, adakah burak boleh lari daripada Jibril? Innama, hanya sanya, saharahu lahu alimul ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui perkara ghaib dan perkara yang zahir, saharahu, menguasai dan menjadikan burak tunduk kepada Jibril. Kenapa nak ikat? Maka secara ringkasnya Huzaifah bin Yaman punya pandangan, yang pertama, Nabi tak pernah solat dekat Baitul Maqdis. Dan yang kedua, bahawa burak tak pernah diikat, sebaliknya burak membawa Nabi SAW sampai ke syurga dan sebagainya. Sebab itu lihat kepada sinhara, baris yang ketiga. Hasiluh, ringkasannya, anna Huzaifah ankara salata fi Baitul Maqdis wa rabtal burak. Huzaifah ibn Yaman ingkar, tak bersetuju dengan dua benda ni. Nabi pernah solat di Baitul Maqdis dan burak diikat. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam Fathul Bari, telah berkata Al-Baihaqi, al-musbit muqaddamun 'ala an-nafi. Perkara yang sabit didahulukan, diutamakan berbanding dengan penafian. Yakni, maksudnya adalah, man asbata, barang siapa yang membawa riwayat mensabitkan yang Nabi SAW solat dan Nabi SAW mengikat burak di Baitul Maqdis, maksudnya Jibril mengikat burak di Baitul Maqdis, maka ma'ahu ziyadatu ilmin, sebenarnya bersama dengannya adanya ilmu yang mana tidak ada pada orang yang menafikan.
yang fahuwa aula bil qabul, maka sebab itu yang musbit akan lebih diterima berbanding dengan yang menafikan. Lalu kaedah dia adalah al-musbit muqaddamun 'alan nafi. Al-musbit muqaddamun 'alan nafi. Kerana al-musbit selalunya ada pengetahuan yang orang yang menafikan pada waktu itu tidak ada. Amma qaulu Huzaifah, kata Imam Ibnu Hajar, adapun kata-kata Huzaifah bahawa Nabi SAW tidak pernah solat di Masjid Al-Aqsa, kalaulah pada waktu itu maksudnya adalah solat fardu, maka betul. Nabi tak ada solat fardu dekat Masjid Al-Aqsa. Namun kalaulah pada waktu itu adalah bermaksud sunnahnya solat dekat Masjid Al-Aqsa, maka itu tertolak. Sebab dengan jelas Nabi SAW sebut, la tushaddur rihal, maka tidak sunnah untuk melakukan perjalanan ibadah kecuali untuk 3 masjid. Dan Nabi sebut dengan jelas Masjidul Aqsa. Terus riwayat yang mana tadi? Kita berhenti kat mana? Okey, riwayat seterusnya 3169. Terus daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ana sayyidu wuldi Adam, aku adalah pemimpin ketua anak-anak Adam yaumal qiyamah, wala fakhra, dan tidaklah aku berbangga dengannya, wa biyadi, dan pada tanganku akan diserahkan liwa'ul hamdi, bendera pujian, wala fakhra, dan tidaklah aku berbangga dengannya, wa ma min nabiyyin yauma idzin, dan tidak ada seorang nabi pun pada hari tersebut, Adam, sama ada Nabi Adam dan selainnya, illa tahta liwa'i, kecuali mereka semua ini akan berada di bawah benderaku, wa ana awwalu man, dan akulah orang yang pertama yang syakku anhul ard, terbelah bumi daripadanya, wala fakhra, dan tidaklah aku berbangga. Maka hadis ini nak menerangkan tentang kelebihan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ke qala, maka berkata, bersabda Nabi, fayafza'un nas, maka manusia pada waktu itu akan berada dalam keadaan kerisauan, salasa faza'at, sebanyak 3 kali. Mereka berada dalam keadaan ketakutan, kerisauan sebanyak 3 kali. 3 ketakutan besar. Maka ketika mana mereka berada dalam ketakutan, fayatuna Adam, mereka datang kepada Nabi Adam, lalu mereka minta tolong, wahai anta abuna, engkau adalah ayah kami wahai Adam, fashfa' lana, berilah syafaat untuk kami, ila rabbika, di hadapan Tuhanmu. Maka Nabi Adam menjawab, inni aznabtu zamban, aku telah melakukan dosa, uhbitu, sehingga aku diturunkan daripada syurga ke dunia. Walakin itu, akan tetapi pergilah kamu berjumpa dengan Nuh, meminta syafaatnya. Fayatuna Nuha, maka manusia akan mendatangi Nabi Nuh, lalu berkata, maka Nabi Nuh menjawab, sesungguhnya aku pernah mendoakan kebinasaan untuk penduduk bumi, dakwatan, satu doa, fa'uhliku, yang menjadikan semua manusia binasa dengan berlakunya banjir besar. Walakin idhabu, namun kamu pergilah berjumpa dengan Ibrahim. Fayatun, maka orang ramai mula datang kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menjawab, inni kadzabtu, aku pernah berhilah dengan 3 hilahan. Dengan 3, dia bukanlah dusta, tetapi pada waktu itu hilah. Dengan 3 hilah. Maka kemudian secara pendeknya, maka Nabi SAW bersabda, panjang lagi Nabi Ibrahim terangkan apakah 3 hilah, 3 pendustaan tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, ma min kadhibatun illa ma hala biha an dinillah, maka tidaklah daripada 3 itu dikira sebagai berbohong, illa ma hala biha, kecuali ianya adalah sesuatu yang digunakan untuk agama Allah. Maka akhirnya Nabi Ibrahim berkata, utu Musa, pergilah kamu berjumpa dengan Musa. Pergilah jumpa dengan Musa, minta tolong syafaat Musa. Fayatuna Musa, mereka pun berjumpa dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa berkata, aku pernah membunuh seseorang, walaupun tak sengaja. Walakin itu Isa, akan tetapi pergilah kamu mendatangi Isa. Lalu mereka pun manusia semuanya mendatangi Nabi Isa.
Maka Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku pernah disembah selain daripada Allah dan aku segan untuk meminta kepada Allah. Maka sebab itu dalam surah Al-Maidah Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai Isa, adakah kamu dan ibu kamu menyuruh manusia anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Maka itu yang Nabi Isa maksudkan. Maka kata Nabi Isa, pergilah jumpa dengan Muhammad. Maka sabda Nabi, fayatuni, manusia semuanya akan datang kepadaku. Fa'antalikum ma'ahum, maka aku pergi bertemu dengan Allah, berjalan bersama dengan mereka. Berkata Ibnu Jud'an, telah berkata Anas, faka'anni, maka aku seolah-olah melihat Nabi SAW bersabda, fa'akhudhu, maka aku telah memegang bihalqati, dengan bihalqati babil jannah, dengan pemegang besi, tombol besi pintu syurga, fa'uqaqi'uha, dan pada waktu itu sabda Nabi, aku telah mengetuknya. Akan kalau pintu zaman dulu, dia ada bulatan besi pada pintu yang boleh dijadikan sebagai loceng, sebagai pemakluman ada orang kat luar. Maka Nabi pegang pada waktu itu halqatu babil jannah, pada waktu itu besi bulat yang ada pada pintu syurga, dan Nabi pada waktu itu ketukkan pada pintu syurga. Maka ditanya, siapa kat luar ni, siapa ini? Maka pada waktu itu dijawab Muhammad. Fayaftahun, maka mereka membukakan pintu syurga untukku. Wa yurahibun, mereka mengalu-alukan kedatanganku. Maka mereka berkata, marhaba, selamat datang. Fa akhiru sajida, maka aku tunduk sujud, jatuh dalam keadaan sujud. Fayulhimuni Allah, maka Allah telah mengilhamkan kepadaku pada waktu itu as-sana, puji-pujian yang mana tak pernah disebutkan oleh makhluk lain. Tapi Nabi tak tahu sekarang. Allah wahyukan kepada Nabi. Akhirnya, maka Allah berfirman, irfa' ra'sa, angkatlah kepalamu, wasal tu'ta, mintalah kamu akan diberi, washfa'tu syaffa', dan kurniakanlah syafaat, nescaya kamu akan diberikan syafaat. Wakul, dan katakanlah, yusma' liqaulika, akan didengari kata-kata kamu. Wahwal maqamul mahmud, maka kata perawi, itulah tempat terpuji yang Allah sebut dalam 79 suratul Isra, asa an yab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Berkata Sufyan, laisa an Anas, tidaklah daripada Anas sebarang riwayat kecuali dengan kalimah-kalimah ini. Semuanya adalah riwayat Anas kecuali penambahan fa'akhudhu bihalaqati babil jannah fa'uqaqi'uha, maka ini bukan daripada riwayat Anas. Ini penambahan daripada riwayat lain. Hadis ini adalah hadis yang hasan, dan sungguh sebahagian mereka telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Nadrah, daripada Abdullah bin Abbas, hadis dengan riwayat yang lebih panjang. Bab yang ke-19, hadis berkenaan tentang suratul Kahfi. Terus hadis ni panjang, kita tak sempat habis. Kita sambung pukul 5 insya-Allah. Kita sambung pukul 5 insya-Allah. Ataupun kalau ada perubahan saya maklumkan. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah daripada riwayat 3170. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.